Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 21 Julai 2020 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Sarawak kembali mencatat angka 2 digit positif COVID-19 hari ini dengan mencatat 11 kes baru, menjadikan jumlah keseluruhan 619 kes. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas unggah embas dalam sidang media COVID-19 pada Selasa berkata daerah Kuching merekod 7 kes, Semarahan 2 kes, manakala Bau dan Lunduk masing-masing mencatat 1 kes. Katanya, 1 kes membabitkan kes import, 2 kes melibat tapak binaan, 2 kes pengesanan kontak melibat kluster Pusat Perubatan Kuching dan kluster Pasar Tutong, 1 kes melalui pengesanan saringan kendiri dan 5 kes melalui aktiviti pengesanan kontak. Terdapat 5 kes baru dikesan melalui aktiviti pengesanan kontak kepada kes positif 602. Kelima-lima kes ini merupakan rakan sekerja kes indeks tersebut, kes 602. Mereka ini terdiri daripada seorang lelaki dan 4 orang perempuan yang berumur di antara 27 hingga 43 tahun. Kesemua mereka ini tidak menunjuk sebarang tanda dan gejala. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Sarawak turut memaklumkan terdapat 1 kluster baharu dikesan, iaitu kluster Sentosa melibatkan sebuah fasiliti kesihatan. Daripada saringan awal yang dijalankan, ke atas 23 rakan sekerja, 4 daripada mereka telah didapati positif ujian RT-PCR COVID-19. Kesemua mereka ini adalah kontak rapat tempat kerja kepada kes indeks, iaitu kes 602 yang telah dilaporkan pada 19 Julai 2020. Pengesanan 5 kes baru ini menjadikan jumlah kes yang telah dikesan setakat hari ini ialah seramai 6 orang. Punca jangkitan masih disiasat dan pengesanan kes masih giat dijalankan. Berikutnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg hari ini menerima kunjungan hormat delegasi dari Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas. Kunjungan diketuai pengerusinya Datuk Ahmad Nizam Saleh bertujuan memperkenalkan Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Petronas yang baharu, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz. Turut hadir Pengurus Besar Petronas Sarawak, Zulaihi Muhammad Mateli. Seterusnya, menerusi peruntukan yang telah disediakan Kerajaan Sarawak pada tahun 2019 dan 2020, projek yang separuh siap terutamanya di Kampung Tema Mawang dan Kampung Entubuh Serian perlu diteruskan untuk manfaat penduduk. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Seri Michael Manyin Jawong semasa melakukan tinjauan ke tapak projek transformasi luar bandar RTP Jalan Tani pada Isnin, wakil rakyat perlu meneruskan projek-projek pembinaan di kawasan kampung bagi memastikan penduduk mendapat manfaat. Ujar beliau lagi, pembinaan projek di Kampung Entubuh yang telah dianggarkan menelan kos sebanyak RM400,000 akan memberi peluang kepada penduduk kampung untuk meneroka tanah yang terbiar tersebut. Berikut pula mengenai gangguan bekalan elektrik di kawasan Marudi pada 2 Julai lepas yang dikatakan berpunca daripada pencawang yang terletak di dalam hutan terkena kilat. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datu Dr. Penguang manggil pihak Sarawak Energy Berhad (SEB) menghadapi kesukaran untuk menjalankan kerja-kerja baik pulih dan buat sementara waktu SEB telah menghantar jana kuasa bergerak sebanyak 10 buah di Pekan Marudi bertujuan memulihkan bekalan elektrik sementara. Outage ataupun power interruption yang berlaku pada 2 bulan Julai hingga 4 bulan Julai adalah di luar bidang kuasa, iaitu disebabkan lightning yang memutuskan satu daripada high tension cable yang terletak di dalam kawasan hutan yang menyukarkan mereka untuk pergi ke tempat tertentu dan untuk restore power supply. Beliau berkata demikian selepas mengadakan dialog Jebab dan SCB di Pejabat Daerah Marudi pada Isnin.
Dalam pada itu, Datuk Dr. Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi turut mencadangkan kepada SCB supaya menaik taraf kabel dan kuasa substesen SCB di Marudi. Kita telah mencadangkan bahawa kabel yang sedia ada 16 apa tadi akan dalam proses digantikan kepada 1.8 dan substation yang ada di sini 11 kV. Saya mohon agar substation ini di-upgradekan kepada 33 kV. Sementara itu, Jurutera Air Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Bahagian Miri, Fadil Kawi berkata ketika ini pihaknya sedang melakukan kerja-kerja penggantian paip lama kepada yang baru yang menyebabkan berlakunya gangguan air. Mengenai status bekalan air di Rancangan Perumahan Rakyat RPR Sungai Pasir pula, Jebab telah mempercepatkan penyambungan paip utama pada 4 hari yang lepas walaupun jadual asal adalah pada bulan Oktober. Selanjutnya, dengan peruntukan sebanyak RM300,000, penduduk kampung Senayan Sebuyau, Simunjan kini dapat mengguna dan memanfaat pembinaan Dewan Masyarakat Baharu di kampung tersebut. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julahi Narawi ketika berucap dalam majlis perasmian Dewan tersebut pada Isnin berharap penduduk kampung dapat menjaga dan mengguna ia dengan sebaik mungkin. Beliau turut memaklumkan jalan sepanjang 500 km yang digunakan penduduk kampung Senayan yang pada masa ini juga adalah menerusi peruntukan sebanyak RM250,000 yang diberi Kerajaan Sarawak. Tambah beliau, peruntukan sebanyak RM5,000 juga telah diluluskan untuk Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK Senayan untuk aktiviti penduduk kampung. Tambah beliau, peruntukan sebanyak RM5,000 juga telah diluluskan untuk Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK Senayan untuk aktiviti penduduk kampung. Beralih ke laporan kenyataan media virtual pelancaran kempen kesedaran amalan norma baharu di Miri pada Selasa. Bagi memastikan pelbagai sektor dan masyarakat beroperasi mengikut SOP, pembukaan semula kegiatan sosial dan ekonomi yang ditetapkan, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri MBM Adam Yee Siu Sang berkata, pihaknya telah mengadakan kempen-kempen kesedaran di samping mencetak dan mempamerkan 2,300 poster, spanduk dan banting mengenai norma baru pencegahan COVID-19 di seluruh Bandaraya Miri. Antaranya norma baru di kedai runcit, pusat membeli belah, di tempat awam, di pasaraya dan di premis makanan. Kempen kesedaran ini juga jelasnya telah mendapat kerjasama dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang menyokong dan memberi subsidi kempen sebagai sebahagian daripada program pembangunan masyarakat. Dalam pada itu, program pembangunan komuniti melalui media sosial turut dilaksanakan. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Sebelum mengakhiri bulletin, orang ramai diseru untuk mengibar bendera Sarawak dan memasang lampu hiasan di premis bangunan masing-masing sebenar Hari Sarawak yang akan disambut esok. Salam UKAS.